اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على حبيب الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا. Ya Allah, lapangkanlah hati-hati kami. Wa yassir lana umurana. Permudahkanlah segala urusan kami. Wahlul 'uqdatam min alsinatina. Bukakanlah ikatan daripada lidah kami. Yafqahu aqwalana, agar boleh difahami tutur bicara kami. Allahumma faqihna fid din. Ya Allah, berikanlah kepada kami pemahaman dalam urusan agama. Wa 'allimna ta'wil, ajarkanlah kepada kami pemahaman Al-Quran. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Kepadamu ya Allah kami meminta ilmu yang mendatangkan manfaat. Wa rizqan wasi'an tayyibah, rezeki yang luas lagi bersih suci. Wa amalan mutaqabbala, amalan yang diterima. Wa shifaan min kulli da', dan penyembuhan daripada segala jenis penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Ahlan-ahlan kepada semua, terutamanya guru-guru dan para an-nisa daripada Madrasah Hidayatul Muttaqin lil Banat. Ahlan-ahlan Nuri Cahaya, Bibi, Jasmine, Fuad, Mamah, Farhan, RS, MTA, Az-An-Nur, dan juga ahlan-ahlan kepada semua. Hansi Flick, Sarimah Kamis, Waalaikumsalam, Pain Ginger, Muhammad Zain bin Majid, Azizan, Nurhayati, Julina, begitu juga Wan Muhammad Suid, Muhammad Noor, Habibah Suid, Fatimah, serta ahlan-ahlan kepada semua. Waalaikumsalam. Mudin Yusof. Kita bertemu pada pagi ini dalam daurah buku Solat Ketika Musafir. Sepatutnya kita bersama dengan penulisnya sendiri, Al-Fadil Tuan Guru Ustaz Hazri Hashim Al-Bindani. Namun beliau tak dapat bersama atas beberapa urusan yang tak dapat dielakkan. Zila Kedah, terima kasih. Haifa Najwa, Wansu, mohon jasa baik untuk bantu share, untuk bantu kongsi, bantu sebar luas rakan-rakan yang lain. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Maka buku yang kita nak kongsikan pada pagi ini adalah Solat Ketika Musafir. Solat Ketika Musafir. Kenapa ada tajuk khusus untuk solat ketika musafir? Kerana kita boleh nampak pada ayat yang dikongsikan pada awal buku, surah Al-Baqarah, surah yang kedua, pada ayat 45, firman Allah, wa innaha lakabirah, dan sesungguhnya solat itu amatlah berat. Wa innaha lakabirah, dan sesungguhnya solat itu adalah amat berat. Tak mudah nak solat. Walaupun dalam musafir ni Allah dah bagi kelonggaran, Allah dah bagi rukhsah, Allah dah bagi hadiah. Namun Allah mengingatkan kepada kita, wa innaha lakabirah, sesungguhnya solat itu amatlah berat. Illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang yang benar-benar ada khusyuk. Tak mudah nak solat ni. Walaupun dah ada kelonggaran daripada 4, boleh solat 2. Dah ada kelonggaran, boleh solat jamak. Tetapi hakikatnya solat itu tidaklah mudah, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Maka kita nak baca dulu muqaddimah. Kandungan dia ada pada permulaan muqaddimah. Kata penulis Al-Fadil Ustaz Hazri Hashim Al-Bindani, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Summa salatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saya memanjatkan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah kerana dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya, buku kecil ini dapat disiapkan.
Sesungguhnya solat qasar dan jamak. Qasar dan jamak ni dua benda berbeza. Qasar ada hukum ahkam dia, jamak ada hukum ahkam dia. Dan setiap daripada qasar dan jamak ni ada perbezaan pendapat. Lalu yang kita nak kongsikan pada pagi ini adalah daripada pandangan mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ahlan nizam, terima kasih. Kemudian ahlan kepada Wan Nurlizawati, terima kasih. Maka kita nak berkongsi berkenaan banyak tentang qasar dan jamak. Maka kata penulis, sesungguhnya qasar dan jamak merupakan rukhsah. Rukhsah adalah lawan bagi azimah. Rukhsah bermaksud keringanan. Allah bagi keringanan. Dalam musafir ni. Sebab itu musafir ni banyak keringanan dia. Maka ada permusafiran yang mana kalau cukup syarat, maka dia boleh untuk tak berpuasa pada Ramadan. Dia boleh untuk menggabungkan jamak solatnya. Dia boleh untuk memendekkan daripada 4 menjadi 2. Maka ada banyak keringanan, kelonggaran yang disebut rukhsah bagi orang yang bermusafir. Menjadi kewajipan kita bersama, kata penulis, untuk mempelajari dan yang paling penting, memahami dan menunaikan solat-solat fardu mengikut kehendak syarak dan tepat sebagaimana yang difahami oleh para ulama mujtahid. Kerana hal ini termasuk pelaksanaan solat qasar dan jamak. Kata penulis, buku kecil ini dihasilkan atas niat murni untuk membantu masyarakat Islam memahami peraturan, tata cara, syarat-syarat penting yang membolehkan seseorang yang bermusafir melaksanakan solat secara qasar dan jamak. Disusun secara ringkas, disertakan infografik untuk memudahkan para pembaca memahaminya. Semoga huraian dan kenyataan hukum adalah berdasarkan mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Terima kasih banyak-banyak Pain Ginger, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih yang bantu komen, Rozana Aziz dan juga yang lain-lain. Moga Allah balas dengan sebaik-baik kebaikan dan ganjaran. Okey, itu secara ringkas mukaddimah dia. Okey, pada poin yang pertama ni, sebelum kita nak masuk qasar jamak, kita nak faham dulu tiga istilah. Terima kasih banyak-banyak Pain Ginger, Coconut dan juga yang lain-lain di atas gift yang diberikan. Ahlan Rosna Sharif, terima kasih banyak-banyak. Maka kita nak faham tiga definisi ni dulu, Kita nak faham apa maksud musafir, apa maksud mustautin, dan apa maksud mukim. Ini tiga benda yang kita nak faham. Sebab kadang-kadang bila kita salah faham, itu yang orang sangka dia boleh jamak sepanjang tahun. Walau sebenarnya dia tak cukup kriteria musafir. Sebab jamak qasar ni hanya boleh untuk musafir. Okey, lalu tiga definisi ni. Apa mustautin ataupun dalam bahasa Arab mustautin, mim sin ta waw ta nun, daripada al-watan. Mukim, mim qaf ya mim, dan juga musafir daripada perkataan safa, iaitu mim sin alif fa ra, musafir. Maka tiga definisi ni. Okey, kita tengok dulu mustautin ataupun kita biasa sebut mastautin. Kadang-kala dalam orang nak bernikah pun, maka dia ada mastautin kat mana, mukim dekat mana. Maka apakah mastautin? Okey, mastautin daripada perkataan watan, Maka mastautin adalah seseorang yang memang berniat untuk menetap terus. Dia memang nak tinggal situ. Dia nak menetap terus di sesuatu tempat dan tidak keluar daripada tempat itu kecuali bila ada keperluan. Maksudnya dia memang nak tinggal situ. Dia dah beli dah rumah situ. Maka dia dah beli dah rumah dekat Seksyen 13 Shah Alam contohnya. Dia dah beli rumah. Walaupun dia asal daripada Kelantan mungkin, asal daripada Terengganu, asal daripada Perak, daripada Pulau Pinang, daripada Kedah, daripada mana pun. Tapi dia dah beli rumah dekat Seksyen 13 Shah Alam,
maka Seksyen 13 Shah Alam adalah watan dia, adalah mustautin dia. Maka ini definisi pertama. Dan dia tak tinggalkan Seksyen 13 ni kecuali ada keperluan. Dia nak pergi melancong ke, nak pergi umrah ke, haji ke, balik kampung. Tapi dekat mana mustautin dia? Seksyen 13. Walaupun dia kalau bercakap hanya dengar dialek Kelantan je, dia tak boleh cakap Selangor sekalipun. Tak boleh cakap KL, dia tak boleh cakap dialek Shah Alam. Tapi dia dah beli rumah sini. Dia memang nak tinggal sini. Dia memang nak duduk sini. Maka mustautin dia mana? Mustautin dia bukan Kelantan ataupun Perak ataupun Kedah, Pulau Pinang. Mustautin dia adalah dekat mana dia nak tinggal. Maka itu mustautin. Macam contoh Nabi SAW. Nabi SAW lahir dekat mana? Nabi lahir dekat Mekah. Kan Nabi lahir kat Mekah. 53 tahun Nabi duduk kat Mekah. 53 tahun Nabi duduk kat Mekah. Dan kemudian Nabi SAW berhijrah. Nabi pergi ke Madinah. Pada tahun yang ke-8 hijrah, setelah 8 tahun Nabi SAW tinggal Madinah, berlaku pembukaan kota Mekah. Maka Mekah tu tempat lahir Nabi. Maka adakah Mekah masih mustautin Nabi? Tidak. Mustautin Nabi ataupun mastautin dalam bahasa Melayu dah jadi Madinah. Bukan lagi Mekah. Sebab itu bila Nabi kat Mekah, Nabi SAW solat dalam keadaan musafir. Walaupun tu tempat lahir Nabi. Walaupun 53 tahun Nabi duduk kat Mekah. Tapi mustautin Nabi dah berubah ke Madinah sebab memang Nabi nak tinggal menetap di Madinah. Maka itu mustautin. Itu adalah mustautin. Irwan Shah kata bagus nota yang disertakan. Bagus, Masya Allah. Ada beberapa hamba Allah ni, dia share nota-nota ni, Masya Allah. Semoga Allah balas sebagai kebaikan dan ganjaran. Saya pun hargai sangat-sangat. Sa'adan. Waalaikumsalam Sa'adan. Semalam join, hari ni pun join. Halina, terima kasih share live. Azaz, terima kasih di atas bagi gift. Roslina Talib, ahlan-ahlan. Salawati Osman. Begitu juga Fauziah Mat Isa. Ahlan-ahlan kepada semua. Terima kasih yang bantu share nota di Facebook dan juga di TikTok. Okey, Along, terima kasih. Maka bantu share, bantu kongsi, bantu sebarluaskan. Maka itu adalah mustautin. Mustautin adalah kat mana kita nak tinggal selama-lamanya. Taklah selama-lamanya kita akan mati. Tapi kita dah beli rumah situ, kita dah buat rumah. Okey. Ada sebahagian orang yang mana dia kata, saya nanti bila pencen, saya nak balik Macang. Ataupun saya bila pencen, saya nak balik Seri Iskandar, Perak. Saya bila dah pencen, nanti saya nak balik nak balik Labuan. Maka kalaulah dia ada niat macam tu, maka mustautin dia kekal dekat Macang, dekat Seri Iskandar, dekat Labuan. Sebab dia tak anggap dia tinggal dekat Seksyen 13 Shah Alam ni sebagai tempat dia nak tinggal selama-lamanya. Dia tetap nak balik ke kampung di mana dia berada. Maka kekal di situ adalah mustautin dia. Maka itu mustautin. Kat mana yang dianggap sebagai tempat yang dia nak tinggal lama. Maka itu adalah mustautin. Mukim apa mukim? Mukim adalah seseorang yang menetap di suatu tempat lebih daripada 3 hari. Lalu dia berniat nak tinggal di suatu tempat lebih daripada 3 hari. 3 malam. Dan dia tidak berniat untuk menetap di tempat itu selama-lamanya. Maka dia duduk situ contohnya kerana belajar. Contoh ada sebahagian orang dia belajar dekat madrasah. Katakanlah 7 tahun dia belajar. 7 tahun. 7 years. 7 tahun. Maka adakah dia tinggal dekat Seksyen 13 contohnya. Dia belajar situ selama 7 tahun kerana dia nak menetap situ? Maka tak. Dia bukan nak menetap situ, dia duduk situ kerana belajar. Ada orang belajar dekat UiTM Shah Alam 4 tahun contohnya. 4 tahun. Tapi dia bukan nak menetap situ, dia duduk situ kerana belajar. Ada orang dia buat perniagaan, contoh perniagaan.
Tapi dia tak nak menetap situ. Dia sekadar nak establish perniagaan dia, kemudian nak balik kampung. Maka itu mukim. Mukim adalah orang yang duduk di suatu tempat lebih daripada 3 hari 3 malam, tapi dia tak ada niat pun nak menetap di situ selama-lamanya. Dia tak ada. Jiwa dia bukan dekat Seksyen 13 Shah Alam. Tetap nak balik Kelantan, Perak, Pulau Pinang, Kedah. Maka itu adalah nama dia mukim. Maka itu beza mustautin dengan mukim. Mustautin niat dia memang sampai bila-bila nak duduk situ. Kecuali lah bila berlaku apa-apa dia nak pindah. Tapi mukim adalah dia duduk untuk tujuan yang tertentu. Walaupun bertahun-tahun. Macam ada orang dia mukim kerana kerja 30 tahun. Tapi dia ada niat habis dia kerja nak balik kampung. Maka itu pun dikira sebagai mukim. Ada orang belajar daripada diploma, degree, master, PhD. Contoh dekat UiTM Shah Alam. Lebih 10 tahun. Tapi dia tak ada niat pun nak duduk dekat Shah Alam. Maka dia dikenali sebagai mukim. Itu beza mukim dengan mustautin. Mustautin dia nak duduk selama-lamanya. Mukim dia nak duduk untuk dengan tujuan sampai habis tujuan tersebut. Okey. Terima kasih banyak-banyak Irwan Shah bantu ni. Haifa, Banat Fakhrul Razi serta Marlina. Terima kasih di atas gift. Fatimah Az-Zahra. Kemudian ahlan-ahlan yang lain. Okey. Musafir pula. Lalu kita dah faham mustautin. Dah faham mukim. Musafir pula. Siapakah musafir? Musafir adalah seseorang yang melakukan perjalanan jauh. Perjalanan jauh. Berapakah kadar jauh ni? Melebihi 2 marhalah. Melebihi 2 marhalah. Zaman dulu, perjalanan siang ataupun perjalanan malam, maka dipanggil satu marhalah. Satu marhalah. Sebab zaman dulu mereka guna unta. Mereka guna unta. Maka unta ni perlu berehat. Kalaulah berjalan sepanjang siang, nanti sini, Atiyah. Atiyah tak puasa Astaghfirullahaladzim, makan depan orang puasa Atiyah. Okey. Maka 2 marhalah. Okey. Maka apakah maksud marhalah? Orang dulu mereka berjalan menggunakan binatang tunggangan. Binatang tunggangan. Maka binatang tunggangan tersebut, kalaulah dia berjalan sepanjang siang, dia berehat malam. Ataupun dia berjalan malam, dia berehat siang. Maka perjalanan sepanjang siang ataupun sepanjang malam itu dipanggil satu marhalah. Daripada rohala. Rohala maksudnya perjalanan dengan menggunakan unta. Maka 2 perjalanan siang ataupun 2 perjalanan malam, maka itu dipanggil 2 marhalah. 2 marhalah. Maka orang yang melakukan perjalanan 2 marhalah, maka itu dikenali sebagai musafir. Dikenali sebagai musafir. Maka memandangkan unta ni dia berjalan, dia tak adalah ketetapan berapa kilometer. Dia tidak adalah ketetapan berapa kilometer. Sebab itu para ulama mazhab Syafi'i berbeza pendapat berapakah kadar 2 marhalah. Berbeza pendapat. Yang muktamad dalam negara kita bila dibincangkan oleh para ulama fatwa, 2 marhalah adalah 81 km. Itu yang muktamad. 81 km. Maka perjalanan jauh yang disebut dalam riwayat-riwayat fiqh yang terdahulu 2 marhalah. Yang muktamad sekarang ini, yang dipegang oleh kebanyakan Majlis Agama Islam Negeri adalah 81 kilometer. 81 kilometer. Akan tetapi, okey, di sini kita nak kongsikan yang mana pandangan para ulama dulu. Okey. Maka dalam kitab Matla'ul Badran, ini sekadar kongsi je, sekadar kongsi. Yang kita nak kena pegang 2 marhalah 81 kilometer. Cukup 81 kilometer, maka dikira sebagai musafir. Tapi kita nak kongsikan tentang 2 marhalah. Okey, marhalah dalam istilah fiqh adalah dalam kitab Matla'ul Badrain adalah perjalanan unta yang membawa barang-barangan
dan dia berjalan sepanjang siang ataupun sepanjang malam, maka itu dikira satu marhalah. Ini ada dalam kitab Matla'ul Badrain. Begitu juga ada dalam kitab rujukan Idaman Penuntut. Begitu juga ada dalam kitab Zain At-Talib. Maka ini adalah penerangan tentang dua marhalah. Berapakah kadar dua marhalah? Maka zaman dulu para ulama berbeza pendapat. Sekarang ni hampir semua dah sepakat di negara kita 81 kilometer. Zaman dulu ada banyak pandangan. Lalu sebab itu kalaulah kita nampak pandangan yang lain, maka tak ada masalah. Itu pandangan-pandangan para ulama dahulu berdasarkan kajian mereka. Maka dalam Kamus Dewan Bahasa edisi keempat, maka bila diterjemahkan marhalah, maka kadarnya adalah antara 85 km hingga 90 km. Maka ini adalah yang ada dalam Dewan Bahasa dan Pustaka, antara 85 hingga 90. Dalam kitab Al-Wajiz, maka kadarnya adalah 88.7 km. 88.7 km ada dalam kitab Al-Wajiz. Dalam kitab Al-Fiqh Al-Muyassar, maka Imam Sabuni kata 84 km. Dalam kitab At-Takriratus Sadidah mazhab Imam Syafi'i 82 km. Tapi yang kita pegang adalah 81 km. Maka ini sekadar nak terangkan apakah itu mustautin, apakah itu mukim, apakah itu musafir. Jelas ke jelas? Korang macam dah sampai alam lain dah? Jelas Okay, kalau ada semua pertanyaan boleh tanya. Okay. Sebab depan saya ada ustazah-ustazah daripada Madrasah Tahfiz Al-Quran. Okey. Jom kita tengok muka surat yang kedua, contoh dia. Ini contoh tentang mustautin dan mukim. Okey. Safwan merupakan penuntut ilmu di UiTM Arau. Dan dia tinggal di UiTM Arau. Maka Arau ni bagi Safwan apa? Mukim. Sebab dia tinggal kat situ 4 tahun ke ataupun dia sambung PhD, dia bukan nak tinggal selama-lama pun dekat UiTM Arau. Maka UiTM Arau ni adalah dia punya mukim, bukannya mustautin. Safwan pulang bercuti di rumah orang tuanya di Shah Alam selama 3 hari. Maka adakah bila dia balik Shah Alam, tempat rumah orang tua dia, nah waktu tu dia belum ada rumah lain, dia memang tinggal dengan orang tua dia. Walaupun dia tinggal 3 hari je dengan orang tua dia, dia tak boleh jamak dan qasar dekat rumah orang tua dia. Kenapa? Sebab Shah Alam itu adalah mastautin dia. Dia belum ada rumah lain. Kalau apa-apa berlaku, dia balik rumah orang tua dia kat Shah Alam. Kalaulah berlaku sebarang perkara, maka itulah tempat dia. Kalaulah ditanya alamat surat menyurat dia, alamat tetap, maka dia akan bagi rumah orang tua dia. Maka ini adalah perbezaan mukim dan mustautin. Maka hukum dia apa? Nombor 1, maka Safwan dia tak boleh solat musafir dekat Shah Alam. Walaupun dia hanya balik Shah Alam 3 hari. Kerana Shah Alam itu adalah mustautin dia. Kemudian dia juga tak boleh solat musafir dekat Arau. Kerana Arau itu adalah mukim dia. Walaupun dia tak ada rumah situ, dia hanya menyewa. Dia hanya boleh solat musafir dalam perjalanan ulang alik dia antara Arau dan Shah Alam. Sebab itu lebih daripada 81 km. Ini adalah contoh yang pertama. Contoh yang kedua adalah orang yang bernama Nurlila. Muka surat yang ketiga. Nurlila. Okey. Maka Nurlila ni, dia dah setahun tinggal dekat Kelumpang. Kelumpang ni kat mana? Perak Kelumpang dekat Perak. Okey. Maka Kak Nurlila ni, dia tinggal dekat Kelumpang baru setahun. Tapi bila dia tak tinggal kat Kelumpang, dia seronok sangat. Jiran dia bagus. Dia tempat tu best sangat. Tak tahulah apa best, tapi best. Dia anggap tu macam syurga dia lah. Lalu walaupun baru setahun dia tinggal kat Kelumpang, dia dah ada niat. Saya memang nak tinggal selama-lama dekat Kelumpang. Walaupun asal dia adalah Macang. Asal dia adalah Macang.
Maka bila dia ada niat je nak tinggal terus dekat Kalumpang, dia dah siap beli rumah dah, ataupun dah beli tanah, dah design rumah, dia dah ada macam-macam impian dah, maka Kalumpang dah jadi mustautin baru dia. Walaupun asal kelahiran dia Kelantan. Macam kisah Nabi, di antara Nabi tinggal dekat Mekah dan Madinah. Madinah tu dah jadi mustautin baru Nabi dah. Walaupun Nabi lahir dekat Mekah. Maka sebab itu catatan dia adalah Kalumpang adalah mustautin dia. Okey. Lalu kalaulah Puan Nolila ni balik Macang, dia dah tak ada rumah dah kat Macang. Tak ada rumah dah. Walaupun ada rumah mak ayah, ada rumah pusaka, tapi itu bukan dianggap sebagai tempat dia. Maka dalam fiqah, Macang ni dah jadi dia punya tempat musafir. Sebab dia dah memang niat nak tinggal dekat Kalumpang. Dia dekat Macang ni dah tak ada apa-apa dah kecuali rumah ayah. Tapi dia bukan balik rumah ayah pun. Dia dah ada suami dia, dah ada anak dia, dah ada tempat kerja dia kat Kalumpang. Dia dah memang nak tinggal dekat Kalumpang. Maka kalaulah dia balik Macang, walaupun dia lahir dekat Macang, kurang daripada 3 hari ke bawah, maka dia adalah musafir. Okey. Ahlan Yus, terima kasih. Lela Nola, ahlan Ain Azman, dan juga ahlan kepada yang lain. Terima kasih banyak-banyak. Wan Norma, Fatimah, Haifa dan juga lain-lain. Okey. Maka sebab itu di sini katanya, maka Puan Nurlila kalaulah dia balik Macang, walaupun dia lahir kat situ, Kelantan IC dia berapa? Kosong berapa? Tak tahu lah. Okey. Walaupun IC dia adalah IC Kelantan, tapi sebab dia dah tak tinggal dekat Macang dan dia tak anggap Macang tu sebagai mustautin dia, maka bila dia balik Macang kurang daripada 3 hari, maka Macang dia boleh musafir. Walaupun Macang adalah tanah kelahiran dia. Kenapa? Sebab beliau telah bertukar watan kerana niat untuk tinggal di Kalumpang. Macam kisah Nabi SAW di antara Mekah dan Madinah. Okey. Jelas ke jelas? Okey, ini dah selesai dah satu tajuk. Lalu kita tadi sekadar kupas apakah tu mustautin, apakah tu mukim dan apakah itu musafir. Okey, maka jelas. Allah minum pula depan ni hati ya. Ya. Tak puasa Okey. Muka surat yang kelima. Okey. Sekarang ni kita nak faham bilakah permulaan seseorang tu dipanggil musafir. Sebab qasar dan jamak ni tak boleh buat waktu mukim. Nanti kita akan baca ayatnya. Allah berfirman, wa idza darabtum fil ard. Daraba ay safara. Allah mengikat qasar dengan perbuatan musafir. Jamak pula kita belajar daripada hadis, Nabi mengikat jamak dengan musafir. Kecuali dalam riwayat Tirmizi, dalam riwayat Abdullah bin Abbas, maka ada disebut Nabi SAW melakukan jamak solat dalam keadaan tidak ada permusafiran dan tak ada hujan. Maka majoriti para ulama Syafi'i kata hadis tu tak diamalkan. Imam Nawawi kata amalkan. Lalu itulah dalil bagi solat jamak bagi orang yang sakit. Orang yang sakit, maka dia boleh buat solat jamak. Itu adalah pandangan Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Itu perbincangan lain. Okey. Kita nak fokuskan tentang musafir. Okey, muka surat yang kelima. Musafir berlaku apabila seseorang itu keluar daripada sempadan mukim dia. Dia mesti melewati sempadan mukim dia. Lalu kalaulah contoh, saya tinggal dekat seksyen 13 Shah Alam. Tinggal seksyen 13. Saya ada niat ni, nak balik Melaka, kampung ayah. Nak balik Melaka ada niat. Tapi tak keluar lagi daripada kawasan rumah saya. Daripada seksyen 13 ataupun daripada Shah Alam. Maka ketika itu, saya tak boleh lagi buat qasar dan jamak. Dia kena meninggalkan, kena melewati, kena melepasi kawasan mukim kita, maka barulah dikira musafir. Musafir tak bermula hanya dengan niat. Sebab itu kadang-kala ada orang yang mana dia solat qasar jamak daripada rumah lagi. Maka dalam mazhab Syafi'i, maka itu tak boleh.
Sebab dalilnya, Nabi tak pernah solat qasar dan jamak ketika dekat Madinah. Walaupun Nabi dah ada niat musafir. Paling awal Nabi solat qasar dan jamak adalah bila Nabi tiba di Zulhulaifah. Dan waktu tu Zulhulaifah dah dikira luar daripada Madinah. Okey. Sebab itu dalam mazhab Syafi'i, para ulama mengatakan status musafir tidak berlaku kecuali seseorang itu telah melepasi sempadan. Orang yang ada buku ni dia boleh gariskan melepasi sempadan dan digariskan status musafir. Maka status musafir hanya dikira bila dah melepasi sempadan watan ataupun mukim. Seperti kampung, kota ataupun desa. Dia mesti keluar daripada tempat tinggal dia. Barulah dia boleh dapat title musafir. Maka tak boleh. So, dalam mazhab Syafi'i, kalau ada orang yang ikut pandangan lain, saya tak pasti mazhab mana, tak pasti dalil mana, sebab Nabi tak pernah solat musafir, solat qasar dekat Madinah. Paling awal pun Nabi solat qasar adalah dekat Zulhulaifah. Itu dalil dia. Maka yang pertama, keluar kota. Keluar kota. Zaman dulu kota dia ada tembok dia. Macam Madinah, kalau kita baca dalam hadis, dia ada tembok dia. Sebab itu Nabi bila nampak dia tembok Madinah, Nabi bergegas menuju melajukan kenderaan min asyaddi hubbiha, kerana Nabi rindukan Madinah. Maka kalaulah tempat tu ada sempadan, kota ada tembok, ada ni, maka keluar je daripada kota, dah boleh musafir. Yang kedua, melepasi sempadan pintu gerbang. Pintu gerbang, macam sebahagian felda, dia ada pintu gerbang dia. Maka keluar dia daripada pintu gerbang tu, dah dikira musafir. Sungai, macam contohlah sungai Ulu Bernam. Sungai Ulu Bernam, dia adalah sungai yang menjadi garis sempadan bagi Perak dan Selangor. Maka dia lepasi dia daripada sungai Ulu Bernam, maka dia dikira sebagai musafir. Ataupun parit, ataupun tembok, ataupun jalan besar, ataupun papan tanda. Kalau macam dekat Shah Alam ni, sebahagian para guru berbeza pendapat. Sebahagian. Ada yang kata Shah Alam ni dah dikira kota. Shah Alam ni, dia dah dikira sebagai kota. Maka bila kira kota, maka dia kena keluar daripada Shah Alam baru boleh qasar dan jamak. Ada sebahagian kata tidak. Shah Alam ni sebab dah ada section-section. Maka section ni umpama qaryah, kampung. Maka kalaulah seseorang tu keluar je daripada section dia, macam saya section 13, keluar je daripada section 13, maka dah boleh qasar dan jamak. Ada kedua-dua pandangan di kalangan para guru dalam nak mendefinisikan Shah Alam ni apa? Kota ke kampung? Ataupun qaryah istilah dia. Maka boleh ambil pandangan kedua-duanya. Kalaulah kita nak ambil pandangan kata keluar daripada section 13, dah boleh qasar dan jamak, maka lakukan. Tapi saya selalunya ambil pandangan Shah Alam. Sebab dalam sebahagian kitab fiqah menyebut qaryah ataupun tempat adalah di mana adanya mahkamah. Maka mahkamah selalunya adalah daerah. Ada daerah. Maka bila keluar je, bukan daerah, maksudnya Shah Alam, bandar. Maka bila keluar dia daripada Shah Alam, maka dah boleh qasar dan jamak. Bila tiba dia sempadan Shah Alam, maka tidak lagi boleh qasar dan jamak. Okey. Yang ketiga, kena tinggalkan mukim sejauh 11 km bagi kota yang laluannya tidak jelas had sempadan. Maka sebahagian orang bagi contoh adalah Jeli. Jeli, saya tak pernah sampai lagi Jeli. Jeli ni sempadan dia jauh, sempadan dia dekat Gerik. Jeli. Ada orang Angguk tapi dia bukan Kelantan. Jeli Kelantan. Lalu, ya Allah, sampai patah ni. Okey. Lalu contohnya Jeli. Jeli ni sempadan dia adalah Gerik. Sempadan dia adalah Gerik. Betul ke kalau ada orang ni? Terima kasih banyak-banyak Mufid, share. Khairil, ahlan-ahlan. Digital Biz, ahlan-ahlan. Roswa dan juga lain-lain. Zainab. Mohon jasa baik untuk bantu share. Terima kasih Kak Sarimah bantu tiap rakan-rakan.
Ahlan-ahlan Nur Syifa dan lain-lain. Musbi, terima kasih kerana bagi gift. Terima kasih banyak-banyak. Okey. Makan contohnya jeli. Jeli ni sempadan dia adalah gerik. Dan antara luar daripada kawasan perumahan nak sampai gerik tu ada jalan yang kosong. Maka dalam mazhab Syafi'i, kalaulah sempadan dia tak jelas, maka bila dia tinggalkan kampung dia ataupun rumah dia sebanyak 11 kilometer, maka dia dah boleh qasar dan jamak. Ini adalah pandangan yang ketiga. Sebab itu dinukilkan kata-kata Imam Nawawi. Di sini kata Imam Nawawi, jika seseorang ialah penduduk satu kota, maka dia boleh mula qasar apabila dia berpisah daripada bangunan yang dinisbahkan kepada kota tersebut. Jika pagar kebun-kebun bersambung dengan pagar bandar, maka dengan berpisah daripada bangunan, maka dah boleh memulakan qasar. Kerana kebun bukanlah daripada bandar. Zaman dulu orang kan ada ladang besar-besar, maka itu tak diambil kira. Dan jika ada dua kampung yang bersebelahan, maka seseorang yang keluar daripada kampungnya masuk kampung sebelah, dah boleh qasar. Maka sebab itu dalam mendefinisikan Sya'alam ni pun berbeza. Ada kata kena keluar daripada Sya'alam baru boleh qasar jamak. Ada katakan dia sekadar perlu untuk tinggalkan seksyen dia sahaja. Maka ini perbezaan pendapat yang mana kedua-duanya adalah pandangan yang boleh diamalkan. Ini ada dalam majmuk. Apa dalil kena keluar daripada rumah baru boleh qasar jamak, baru dikira musafir? Dalilnya adalah, jom kita lihat hadis riwayat Bukhari yang mana Anas bin Malik berkata, "Shallaitu dhuhra ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinati arba'a." Ini waktu Nabi nak buat haji. Maka Nabi waktu tu dah memang ada niat nak buat haji, dah ada niat. Sebab kalau kita baca dalam kitab Sirah Ar-Ra'iqul Maktum, Nabi dah war-warkan dah siapa nak buat haji dengan Nabi, maka kena datang Madinah. Maka penuh Madinah dengan ramai para sahabat. Dengan ramai sahabat. Sebab itu yang buat haji bersama dengan Nabi, antara 114 ke 160 ribu orang. Perbezaan pendapat para ulama ramai. Mereka berkumpul daripada Madinah lagi. Lalu walaupun Nabi dah ada niat nak musafir ni, dah ada niat. Banyak orang kata, dah ada niat daripada rumah je lah buat qasar. Tapi dalil riwayat Bukhari ni jelas, Nabi waktu Zuhur, sebab Nabi tinggalkan Madinah lepas Zuhur. Nabi waktu Zuhur, Nabi tetap solat 4 rakaat. Sebab Nabi masih kat Madinah. Ini dalil yang jelas kot. Dan Imam Bukhari bawakan hadis ni pun dalam perbahasan musafir beliau. Maka Nabi dekat Madinah walaupun dah ada niat musafir ni, Nabi tetap solat 4. Dan Nabi hanya mula solat musafir bila Nabi tiba di Zulhulaifah. Maka daripada sini para ulama mazhab Syafi'i jadikan dalil, walaupun dah ada niat musafir, selagi tak keluar daripada rumah, tak tinggalkan mukim ataupun watan, maka tidak boleh buat solat qasar dan jamak. Okey, perhatian. Jarak antara Masjid Nabi dengan Zulhulaifah adalah kira-kira 7 km. Oleh itu, apabila seseorang telah melepasi sempadan mukim untuk bermusafir ke destinasi tertentu sejauh 2 marhalah, kira-kira 81 km daripada rumahnya, maka dia dah dibenarkan untuk qasar dan jamak sejurus dia keluar daripada sempadan mukim dia. Dia tak perlulah nak tunggu 81 km baru buat qasar jamak. Tak. Macam ni Nabi nak pergi Mekah, nak buat haji. Tapi keluar je daripada Madinah, dah boleh dah qasar dan jamak. Dah boleh dah qasar dan jamak. Ahlan-ahlan kepada yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Okay, kita nak bernafas sekejap. Okay. Alan-alan user 4338 Muhammad Ismail, Haifa, Banat Fakhrul Razi, Musbi, Cikgu Faizah, begitu juga Fatimah Az-Zahra, Rohayah, Abu Hassan, Kak Irma Mas, dan juga Kamariah, Sarimah, Nur Syifa, dan juga yang lain-lain. Okay. Alan-alan. Ada air ke apa? Okay, puasa.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Okey? Sekejap dia dah 45 minit kita. Okey. Lalu setakat ni jelas ke? Kau? Ha. Jelas. Kita dengan aircon ni dah sampai ke tempat lain dah. Belum ni. Masih roh, jasad, akal, hati semua kat sini lagi. Okey, insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak SNA di atas gift. Terima kasih banyak-banyak. Okey. Lalu ada yang banyak share nota ni. Terima kasih banyak-banyak. Lalu yang tak ada buku, maka boleh jadikan nota sebagai panduan. Nanti kalaulah ada yang nak dapatkan buku, maka okey, sharekan. Okay. Maka kalaulah ada yang ingin untuk mendapatkan buku nanti, kalau di Facebook boleh tekan pada link yang diberikan, di TikTok ada di-sharekan beg kuning dia. Okay, Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Muka surat yang ketujuh. Batal musafir. Batal. Yang ni pun kita nak faham. Waktu bila musafir kita ni boleh jadi batal. Maksudnya dah tak boleh solat qasar dan jamak. Kalaulah puasa, maka dah tak ada dah rusah tersebut. Allahumma salli ala Muhammad. Terima kasih banyak SNA bagi gift. Terima kasih yang bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Okay. Keadaan musafir yang berakhir. Muka surat yang ketujuh. Maka ada beberapa keadaan di sini. Okey, apabila musafir batal, maksudnya dah berakhir, maka tak adalah lagi boleh qasar dan jamak. Maka sebab itu kena faham betul-betul. Habis dia musafir, maka dah tak boleh qasar dan jamak. Sebab qasar dan jamak adalah rukhsah untuk orang yang bermusafir. Maka keadaan yang pertama, bila seseorang itu kembali semula ke tempat memulakan musafir dengan dia kembali masuk ke sempadannya. Contohnya apa? Contoh, Ahmad selamat tiba di rumahnya di Ipoh. Di asal Perak. Di asal Perak. Maka dia pun sampai ke rumah dia kat Ipoh. Setelah 2 hari dia bermusafir ke Pulau Pinang. Maka bila dia sampai je rumah dia, maka dah tak boleh musafir. Maka dah tak ada musafir. Dah tak ada qasar dan jamak. Maka dia tidak boleh melakukan solat musafir di rumah dia. Dan ini kena faham. Sebab kan ada orang kata nanti kalaulah seseorang tu dalam perjalanan balik rumah, dalam perjalanan dia balik rumah, maka dia tak dapat nak berhenti solat dekat RNR ke mana-mana. Tak dapat berhenti. Mungkin kerana terlalu ramai. Dan dia hanya solat jamak tamam dekat rumah. Menggunakan perkataan jamak tamam dekat rumah. Maka itu adalah kesilapan. Kesilapan istilah. Kesilapan istilah. Sebab bila dah sampai rumah, dah bukan musafir. Bila bukan musafir, dah tak adalah jamak. Perkataan betul untuk orang yang nak solat dekat rumah adalah dia solat qada, tetapi dia tidaklah berdosa. Kalau dalam mazhab Syafi'i, dalam kitab disebut orang tersebut dia boleh solat qada kerana dia tak dapat nak berhenti. Maka dia boleh solat qada dan dia tidaklah berdosa. Tak boleh nak digunakan istilah jamak. Kenapa? Sebab musafir dia dah habis. Kenapa musafir dia dah habis? Dah sampai rumah. Takkanlah kita dipanggil musafir walaupun di rumah. Maka istilah jamak tamam dekat rumah, itu adalah istilah yang salah faham. Dalam mazhab Syafi'i digunakan istilah boleh qada sebab dia dah tak boleh jamak. Contohnya, dia tak solat maghrib dalam perjalanan. Dia hanya sampai ke rumah lepas isyak. Maka dia boleh untuk qadakan maghrib tadi dan dia tak berdosa. Sebab atas faktor waktu maghrib tersebut dia tak solat, dia masih lagi dalam musafir. Maka disebut qada yang tidak berdosa. Dia tak sebut jamak tamam dekat rumah. Ini sekadar daripada sudut istilah. Okey. Niat jamak nanti kita akan sampai. Panjang lagi perjalanan kita ni. Tapi kalaulah kita tak sempat, nanti kita sambung pada siri yang lain. Nampak mencabar juga nak buat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad pada Ramadan ni.
Okey. Dah mula letih dah kan. Okey. Nombor 2. Seseorang yang kembali semula ke rumah atau masuk semula ke sempadan mukimnya dianggap bukan lagi musafir, lalu tidak lagi boleh qasar dan jamak. Nanti niat tu saya akan kongsikan. Terima kasih banyak-banyak Nur Hasikin, Yaakob, insya-Allah saya akan kongsikan niat jamak nanti. Okey. Ahlan-ahlan Rabiatul, Fazlina, ahlan-ahlan kepada semua. Okey, maka bila dia balik dia ke rumah, mukim watan dia, maka dah tak boleh dah dipanggil musafir. Keadaan nombor 2, berniat kembali ke tempat memulakan musafir di suatu tempat yang belum melepasi jarak 81 km dalam perjalanan tersebut, batal. Dia ada niat je, dah batal. Contohnya apa? Contohnya, jom kita lihat muka surat yang ke-9. Contohlah Ali. Okey, dia bagi contoh Ali. Ali dia bertolak daripada rumahnya di Shah Alam. Dia tinggal kat Shah Alam. Dia nak musafir ke mana ni? Dia nak musafir ke Pulau Pinang. Jauh kot Pulau Pinang tu, jauh. Maka itu musafir. Tetapi apa yang berlaku? Bila dia sampai dekat Rawang, dia nak batalkan niat musafir dia. Dia nak balik Shah Alam balik. Kenapa nak balik Shah Alam balik? Contoh, dia tertinggal dompet. Maka kita kena tengok. Yang pertama, jarak antara Rawang dengan Shah Alam adakah lebih 81 km? Jawapannya tidak. Kurang 81 km. Yang kedua, dia dah ada niat. Maka bila dia ada niat je, dia nak balik semula ke Shah Alam, maka waktu tu batallah musafir dia. Okey, macam mana kita nak faham ni? Contoh, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia meninggalkan Shah Alam pukul 12 tengah hari. Katakanlah pukul 12 tengah hari. Ke 12. Bila sampai dekat Rawang, pukul 1. Katakanlah pukul 1 sampai kat Rawang daripada Shah Alam. Maka sekarang ni dia nak patah balik Shah Alam, dompet tertinggal. Patah balik Shah Alam. Jarak antara Shah Alam dengan Rawang kurang 81 km. Maka persoalan dia, bila masuk Zuhur, waktu tu dia dekat Rawang lagi, adakah dia boleh solat jamak dan qasar? Dia solat jamak dan qasar tak korang? Boleh solat jamak dan qasar tak? Nampak sangat dah korang dekat alam lain ni. Boleh tak? Tak boleh lah. Kenapa tak boleh? Sebab batal dah musafir. Apa syarat dia? Syarat dia dah ada niat nak balik. Dah ada niat. Dan jarak daripada tempat dia ada tu dengan watan atau mukim dia kurang 81 km. Maksudnya dia nak batalkan musafir tu sebab dompet tertinggal ataupun rupanya anak dia tertinggal. Dia sibuk masuk barang nak balik cuti, anak dia tengah tidur, anak dia tertinggal katakan. Anak dia. Contohnya anak dia katakanlah contoh je Aliyah. Tidur mati, tak sedar-sedar. Maka dia dah kata dah masuk kereta, tak masuk-masuk. Tertinggal anak, sampai Rawang sedar. Waktu tu dah pukul 1. Maka dia nak patah balik Shah Alam. Adakah dia boleh qasar dan jamak? Tak boleh. Sebab jarak antara Rawang dan Shah Alam kurang 81. Maka dia tak dikira mukim. Dan dia dah batalkan niat musafir dia kerana dia nak balik semula ke Shah Alam untuk ambil dompet ataupun anak. Terima kasih Zamilah Yaakob, betul. Tak boleh. Dan juga ahlan-ahlan Muhammad, ahlan-ahlan kepada yang lain. Okey, ini situasi dia. Okey, keadaan yang ketiga. Lalu keadaan yang pertama, sampai rumah, maka habislah musafir. Keadaan yang kedua, dia ada niat nak patah balik semula ke rumah atas apa pun sebab, dan jarak daripada mana dia berada sampai ke rumah dia kurang 81 km. Keadaan yang ketiga, bila dia ada niat untuk tinggal selama 4 hari ataupun lebih dekat tempat tu, maka batallah musafir dia. Contoh raya ni, dia nak pergi cuti kat Langkawi. Dia asal Shah Alam. Orang lain balik kampung, dia tak nak balik kampung.
Tak tahulah kenapa. Mungkin keluarga dia semua kumpul dekat hotel dekat Langkawi katakan. Maka dia nak pergi cuti Langkawi. Maka dia nak cuti Langkawi ni berapa lama? 7 hari dia nak cuti kat Langkawi. 7 hari. Lama. Dia nak habiskan cuti tahunan dia. 7 hari nak cuti kat Langkawi. Maka adakah dia boleh qasar dengan jamak dekat Langkawi? Boleh tak? Boleh tak nak qasar dengan jamak dekat Langkawi? Kenapa tak boleh? Sebab dia ada niat nak duduk dekat Langkawi lebih daripada 3 hari. Ataupun bahasa dia 4 hari. Lebih daripada 3 hari, tapi tak termasuklah hari datang dan hari balik. Maka waktu tu habislah musafir dia. Ada orang salah faham kat sini. Ada orang dia kata, 3 hari pertama boleh qasar jamak. Ada orang faham macam tu. Sebenarnya tak boleh. Daripada hari pertama dah tak boleh qasar dan jamak. Sebab dia ada niat nak duduk lebih daripada 3 hari, tak termasuk hari dia datang dan hari dia balik. Maka batallah musafir dia. Maka muka surat yang ke-11 contoh, Roslan ataupun muka surat ke-10, Abu bermusafir daripada Cyberjaya ke Johor Bahru untuk menghadiri kursus 7 hari. Maka Abu hanya boleh qasar dan jamak dalam perjalanan sahaja. Bila tiba di Johor, maka dah tak boleh kerana dia dah batal musafir dia. Sebab dia nak duduk 7 hari lama. Maka tidak boleh. Begitu juga contoh Roslan. Dia nak ziarah kawan dia. Maka pada waktu itu dia tak boleh qasar dan jamak. Maka inilah 3 keadaan di mana batalnya musafir tadi. Bila batal musafir, maka batallah qasar dan jamak punya qasar. Jelas ke jelas ni? Okey, kita dah selesai dah tajuk yang kedua ini berkenaan tentang bagaimanakah terbatalnya istilah musafir. Maka bila batal, tidak lagi boleh qasar dan jamak. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabi ajma'in. Kita nak masuk muka surat yang ke-12. Had masa musafir. Berapa lama bila seseorang tu tinggal kat suatu tempat dikira sebagai musafir? Ahlan. Saya nak raikan dulu Yadi bos kecil. Ahlan. Haifa Najwa yang bantu ni komen. Liza, Zamilah. Betul, sebab dia dah tahu berapa hari nak tinggal sana. Terima kasih Kak Zamilah. Kemudian Banat Fakhrul Razi dan juga Muhammad. Ahlan kepada semua. Nick Rezeki Magic, terima kasih. Like Lollipop dan juga yang lain-lain pun bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Kurang 81, saya tidak cakap, bukan 82 dekat komen tu. Okey. Fatimah Az-Zahra, jika balik rumah cuma nak ambil barang tertinggal kemudian terus tak boleh. Maka walaupun barang tertinggal tapi kita patah balik ke mukim dan watan kita, maka terbatallah musafir tersebut. Dan bila kita keluar balik, maka dikiralah permusafiran yang baru. Ahlan Kak Irma Mas. Okay. Korang okey ke? Okey. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Okey, kadar hitungan hari. Yang ni pun penting. Kadar hitungan hari. Ambil nafas kejap. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kadang-kadang ada orang dia boleh buat live 2-3 jam kan, dahsyat, masya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Had masa musafir. Okey. Jadi kalaulah kita dah sampai ke sesuatu tempat, berapakah kadar yang kita dikira masih musafir? Kita take 5 kot. Sebenarnya semput kejap. Kita take 5. Saya tak padam live ni. Bateri masih ada kot. Harap bateri masih ada. Kita akan sambung lagi 10 minit. Tapi kalaulah tuan-tuan, akak-akak ada urusan, maka tak apa. Tapi saya tak padam live ni. Kita sambung balik lagi 10 minit insya-Allah. Korang kalau nak pergi mana-mana, bilik air ke mana?
Pak kumpul dah sampai alam lain lah, tengok mata dah tak. Mari.
Kita cuba lagi sekejap. Oh, saya nak faham. Ah, oh kena ni. Ya Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Oh, tadi lupa nak pause. Dia sepatutnya kena pause. Okey, Alhamdulillah. Pada siri yang kedua ini, kita dah tiba pada tajuk berapa lamakah seseorang itu dikira musafir bila dia sampai ke sesuatu tempat. Ini pun adalah antara perbahasan yang kerap menjadi pertanyaan. Berapa lama? Ahlan-ahlan, Banat Fakhrul Razi di sini, Kak Habibah Soeb. Saya ada pertanyaan, kami daripada Singapura Johor, adakah boleh jamak apabila kami lepas sahaja pusat immigration? Maka daripada sudut jarak ni tak boleh jamak dan qasar. Walaupun berbeza negara. Walaupun berbeza negara. Sebab kadarnya mestilah perjalanan jauh 81 km mengikut pandangan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala berdasarkan hadis-hadis yang dijadikan sebagai panduan. Kalaulah ikut ni, maka tidak boleh sebab jaraknya bersebelahan walaupun dekat, kecualilah pada satu, tapi lah mesti 81 km. Mesti 81 km, bukan bergantung kepada negara ataupun negeri yang berbeza. Alan Zulkifli Abdul Rahman, terima kasih banyak-banyak. Zamilah Yaakob baru faham, betul. Maka kalaulah kita dah set 5 hari, 3 hari ni nanti kita akan terangkan, tak termasuk hari datang dan hari balik. Apakah maksud dia? Nanti kita terangkan. Jom, had masa musafir. Had masa musafir ni kita boleh faham ada banyak pandangan dalam mazhab Syafi'i. Cuma yang kita nak belajar hari ni dua. Satu, had masa musafir berdasarkan hitungan waktu tiba dan waktu balik. Maka itu satu. Maka kita tiba bila, balik bila, berdasarkan hitungan hari. Yang kedua adalah had masa musafir berdasarkan solat. Berapa kali kita nak solat kat tempat tu. Maka ini adalah dua pandangan. Maka perkiraan had musafir berdasarkan berapa hari, hari sampai bila, hari balik bila. Dan yang kedua berdasarkan perkiraan solat. Jom kita baca yang pertama dulu. Berdasarkan waktu tiba dan waktu balik. Orang yang bermusafir tidak boleh tinggal lebih daripada 3 hari. Maksudnya tak boleh 4 hari. Dia mestilah 3 hari dan tidak sampai kepada 4 hari. Kejap pun. Okey. Tapi di sini kena faham maksud 3 hari ni. Dalam mazhab Imam Syafi'i, 3 hari ni bermaksud tidak masuk hari tiba dan tidak masuk hari pulang. Lalu kenapa tak dijadikan 5 hari terus, kurang 5 hari? Sebab ada perkiraan yang mana penghujung hari tiba pun dah dikira 1 hari, penghujung hari. Dia bukan 24 jam. Dalam perkiraan 3 hari ini, dia bukanlah dikira 24 jam. Terutamanya hari tiba dan hari balik tu. Hari tiba dan hari balik tu, maka dia bukanlah berdasarkan kepada 24 jam. Nanti kita akan baca dan kita akan lebih faham. Okey. Dalam mazhab Syafi'i, kitab Fiqhul Manhaji disebutkan bahawa salah satu daripada syarat sah solat jamak dan qasar bagi musafir adalah tidak ada berniat menetap 4 hari. 4 hari maksudnya lebih 3 hari. Nak musafir ni mesti 3 hari. Tak sampai kepada 4 hari. Bila 4 hari je, tak termasuk hari tiba dan hari pulang, maka hilanglah title status musafir. Hilang. Dia dah tak lagi dipanggil musafir. Sebaliknya dipanggil mukim. Apa dalil 3 hari ni? Kenapa dia punya tu 3 hari je? Maka Imam Asy-Syafi'i menjadikan dalil riwayat Bukhari dan Muslim daripada Al-Ala bin Al-Hadrami, muka surat yang ke-13, bahawa Nabi SAW bersabda, "Salasun
lil muhajiri ba'da sadar, 3 hari bagi orang muhajirin di mana mereka boleh menetap di Mekah sebagai musafir selepas selesai daripada amalan haji. Maka ada para sahabat yang dah berhijrah ke Madinah, mereka nak duduk lama dekat Mekah sebab itu negeri mereka, tempat kelahiran mereka. Maka Nabi kata 3 hari je. 3 hari. Maka lepas 3 hari balik. Kalaulah nak duduk lebih daripada 3 hari, maka tidak lagi dikira sebagai musafir. Maka ini adalah dalilnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahawa 3 hari yang menjadikan seseorang tu masih musafir. Lebih 3 hari, maka dia dah dikira sebagai mukim. Berkata Imam Abu Ishaq Ash-Shirazi, boleh berkata, jika seorang musafir berniat untuk menetap 4 hari, maksudnya lebih 3 hari, tak masuk hari tiba dan hari balik, maka jadilah sebagai mukim dengan niat tersebut. Maksudnya bila dia ada niat dia nak duduk lebih 3 hari, maka pada waktu tu dia dah jadi mukim. Dia dah jadi mukim. Automatik dah jadi mukim. Dan terpotonglah, yakni terbatallah rukhsah keringanan musafirnya kerana dengan berniat tidak menjadikan, maka kerana dengan berniat sahaja maka seseorang itu tidak lagi menjadi musafir. Maka dia tak bolehlah kata 3 hari pertama masih boleh qasar jamak, hari keempat baru jadi mukim. Maka tak boleh begitu. Bila dia ada niat dia nak duduk kat tempat tu lebih 3 hari, tak termasuk hari dia sampai hari dia balik, maka pada waktu itu dia tidak lagi boleh qasar dan jamak daripada hari pertama. Tak boleh qasar dan jamak. 4 hari dah dikira mukim. Dia bila ada niat je. Bila dah ada niat, maka batallah musafir dia. Sebab dia dah ada niat untuk tak musafir lagi. Dia dah ada niat nak menjadi mukim. Okey. Lalu kita akan faham maksud hari tiba dan hari pulang ni kejap lagi. Okey, dalam komen boleh share gambar tak? Tak boleh. Tak boleh. Okey. Kalau Facebook pun tak boleh. Kalau boleh share gambar, ambil gambar rajah tu, muka surat yang ke-15 tu. Tapi tak apa, nanti kita tunjuk. Okey. Sebab itu hari sampai hari balik tak diambil kira dalam 3 hari tersebut. Maka berkata Imam Nawawi dalam kitab Minhajul Talibin muka surat 14, wala yuhsabu minha, dan tidak dikira daripada perkiraan musafir mukim tersebut yauma 2 hari. 2 hari mana? Dukhulih, hari dia tiba, wa khurujih, dan hari dia balik. Nanti kita akan tunjuk rajah dia. Maka tak dikira. Okey. Maka dalam syarahnya, dalam hasyiah Asyirwani ala Tuhfatul Muhtaj, maka disebut wala yuhsabu minha ay al-bara'ah al-arba'ah yauma dukhulih wa tuhsabu al-lailah allati tali yauma ad-dukhul wa kadza yaumul ladzi yali lailatad dukhul. Maka tidak dikira daripada 4 hari tersebut 2 siang, maksudnya adalah dikira malam sahaja, yang selepasnya adalah datangnya siang. Kenapa malam tu kira? Sebab dalam Islam permulaan hari adalah malam, maghrib. Maka contoh, kita tengok rajah ni, kita tengoklah rajah ni, tak tahu nampak ke tak rajah ni. Macam mana nak tunjuk ni? Macam nak tunjuk, sebab ada 2 phone ni. Rajah ni. Ataupun nanti boleh tulis kot contoh tu. Minta korang tulis. Okay. Contoh, dia balik, dia pergi Pulau Pinang daripada Shah Alam. Maka dia sampai Pulau Pinang pada hari Isnin. Isnin siang. Maka siang itu dikira hari dia sampai. Maka siang tu taklah dikira. Siang itu dikira hari dia sampai. Okey. Maka dia tinggal Selasa. Selasa dikira hari pertama. Rabu, hari yang kedua. Khamis, hari yang ketiga. Maka
yang dia kena balik adalah Jumaat siang. Sebab kalaulah dia balik Jumaat siang, siang tu tak kira. Isnin tak kira, Jumaat tak kira. Tapi malam kira. Sebab dalam Islam, malam dah dikira hari yang baru. Tak dikira hari yang sama. Dia bukan macam kita. Kita kadang-kadang bila masih kira 24 jam, siang malam sama. Maka kalaulah dia balik siang Jumaat, maka dia musafir. Kenapa musafir? Sebab dia 3 hari. Berdasarkan hadis Bukhari tadi 3 hari. Apakah 3 hari dia? Selasa, Rabu, Khamis. Lalu hari dia sampai Isnin, tak kira. Hari dia balik Jumaat, tak kira. Maka pada waktu itu dia dikira masih lagi musafir. Sebab dia 3 hari, tak sampai 4 hari. Sebab itu kita tengok contoh. Kalaulah seseorang itu dia sampai jam 10 pagi, muka surat yang ke-15, dia sampai jam 10 pagi pada hari Isnin, dan dia berniat untuk balik ke Shah Alam balik pada hari Jumaat siang, maka dia musafir. Sebab berapakah kadar musafir, berapa hari yang masih dikira musafir? 3 hari. Kalaulah dia ada niat 4 hari je, dah jadi mukim. Dia mesti 3 hari dia niat dia. Dan 3 hari ni tak termasuk hari balik dan hari sampai. Lalu selalunya kalau dia sampai siang tu tak ada masalah. Maka siang tu tak dikira. Maka Isnin siang tak kira. Jumaat siang tak kira. Maka Selasa, Rabu, Khamis musafir. Tapi kalaulah dia balik Jumaat malam. Ahlan-ahlan, terima kasih banyak-banyak, diam-diam, terima kasih banyak-banyak. Okey. Terima kasih banyak-banyak, diam-diam di atas gift. Maka hari Jumaat siang dia kena balik. Sebab itu kita lihat muka surat yang ke-16. Jika dia berniat keluar Jumaat malam, Sabtu, dia sampai Isnin siang, tapi dia nak balik Jumaat malam Sabtu, maka daripada hari pertama Isnin lagi dah tak boleh qasar dan jamak. Kenapa pula? Bukankah masih dipanggil Jumaat? Sebab dah dikira hari yang baru. Sebab itu kan kata dalam muka surat 14 tu disebut, wa tuhsabul lailatul lati tali yaumad dukhul wa kadza al yaumul ladzi yali lailatad dukhul. Maka malam pun diambil kira. Malam dah dikira sebagai hari yang baru. Sebab dalam Islam masuk je maghrib dah dikira hari yang baru. Maka bila dia balik Jumaat malam Sabtu, maka dah bererti 4 hari dah dia tinggal. Hari Isnin tak kira, hari Jumaat, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat dah kira 4 hari, dan Jumaat malam tu dah dikira sebahagian daripada Sabtu, Jumaat malam Sabtu. Maka dia tidak lagi boleh musafir dan tidak lagi boleh qasar dan jamak. Maka malam tu dah dikira hari yang baru. Jelas ke jelas ni? Jelas. Maka rajah ni penting. Maka sebab itu bukan sekadar Isnin, maksudnya hari apa-apa. Contohnya kita ada orang, contohnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Contohlah ada seorang ni, contoh nama dia Najwa, contoh. Dia tak ada kaitan dengan hidup dengan mati. Najwa nama dia. Dia nak balik contohnya Pulau Pinang. Untuk balik malam. Dan dia sampai Pulau Pinang malam. Maka malam tu dah dikira. Tapi dalam waktu dia tiba ni, tak adalah malam tu dikira sebagai Selasa. Tak. Malam tu dah dikira dah selesai. Maka contohnya dia duduk Selasa, Rabu, Khamis 3 hari. Jumaat siang dia mesti keluar. Kalaulah Jumaat siang dia tak keluar, dia ada sampai malam, maka itu dah dikira sebagai mukim. Maka sebab itu kalaulah masuk siang senang kira, tapi masuk malam pada hari tiba tetap dikira, tak disambungkan dengan hari esoknya. Dan bila balik malam dah dikira hari yang baru. Maka inilah maksud muka surat yang ke-14. Okey.
Sebab itu kita lihat muka surat 16. Contoh yang kedua. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Contoh yang kedua. Ada seorang ini dia tiba pada Isnin malam Selasa. Maka Isnin tak kira. Maka Selasa, Rabu, Khamis, maka musafir. Yang ni tadi saya silap bagi contoh. Tapi kalaulah dia keluar Jumaat malam, maka pada waktu itu masih lagi kira musafir. Sebab dia datang malam, maka dia balik malam, tak ada masalah. Tapi kalaulah dia gerak Sabtu siang, maka dia dah dikira batal permusafiran dia. Lalu dia hanya boleh musafir dalam perjalanan dia. Di tempat yang diduduk lebih 3 hari, tak termasuk hari tiba dan hari balik, maka waktu itu dia tidak lagi dikira musafir. Maka ini satu perkiraan. Perkiraan mengikut hari. Ada satu lagi perkiraan dalam mazhab Syafi'i adalah perkiraan mengikut waktu solat. Yang ini lebih mudah sikit. Maka bilakah seseorang tu dikira musafir? Muka surat 18. Kalaulah dia tinggal dekat sesuatu tempat kadar 21 waktu solat. 21. Maksudnya adalah 5 waktu solat 1 hari. Lagi 5 waktu solat 10, 2 hari. Lagi 5 waktu solat, maka 15 waktu solat 3 hari. Dan baki lagi 6 waktu solat tu adalah dikira daripada waktu masuk, hari masuk dan hari balik. Maka jadilah 21. Perkiraan 21 ini adalah diambil daripada kisah Nabi pada tahun 8 Hijrah. Itu kita boleh baca dalam muka surat 16. Saya tak adalah nak baca penuh. Maka inilah juga pandangan Imam Ahmad bin Hanbal dan inilah juga pandangan yang kuat dalam mazhab Syafi'i. Maksudnya dia kira 21 waktu solat. Kalaulah dia duduk dekat sesuatu tempat 21 waktu solat dan kurang, maka musafir. Kalaulah dia duduk dekat sesuatu waktu solat 21 waktu solat dan ke atas lebih, contohnya 22, maka dia dah dikira sebagai mukim. Maka perkiraan ini berbeza daripada perkiraan yang pertama tadi. Perkiraan yang pertama tadi dia lebih strict, dia lebih susah. Perkiraan waktu solat ini adalah lebih ringan, lebih rosah. Maka dia boleh kira berapa waktu solat. Oh, kurang 21 ataupun hanya 21. Maka dia boleh qasar dan jamak. Lebih je 21, maka dia dikira sebagai musafir. Jelas ke jelas? Okey, maka contoh dia ada pada muka surat yang ke-19. Maka dalam mazhab Syafi'i boleh guna kedua-dua perkiraan. Perkiraan mengikut hari, kalau perkiraan hari 3 hari. 3 hari sahaja dikira musafir, tak termasuk hari sampai dan hari balik. Dan perkiraan yang kedua adalah 20 waktu solat, dan inilah pandangan Imam As-Subki rahimahullahu ta'ala. Okey. Jom muka surat yang ke-20. Ada sebarang pertanyaan tak? Okey, setakat ni jelas. Okey. Dalam mazhab Syafi'i ada satu keadaan yang boleh qasar dan jamak sampai 18 hari. 18 hari. Boleh qasar dan jamak sampai 18 hari. Dan inilah maksimum. Ini berdasarkan kisah yang berlaku pada tahun 8 Hijrah juga, selepas daripada pembukaan kota Mekah. Okey. Maka muka surat 20. Seorang yang dia bermusafir dan dia tidak ada niat untuk tinggal di suatu tempat lebih daripada 3 hari ataupun 4 hari. Dia tak ada niat nak duduk 4 hari. Maksudnya dia tak ada niat nak duduk lebih 3 hari. Tak tanpa kira hari masuk dan hari balik. Dan dia tak ada niat kerana dia nak selesaikan urusan di tempat tersebut. Jadi apabila urusan dia selesai, maka dia balik. Tiba-tiba urusan tu tak diselesaikan dalam tempoh waktu tersebut.
dan dia sentiasa ada harapan bila selesai je, maka dia nak terus balik. Maka dalam keadaan ini, orang tersebut boleh qasar dan jamak selama 18 hari. Ini kisah sewaktu Nabi mengepung kota Taif, maka sampai kepada 18 hari Nabi kepung. Jadi Nabi pada waktu tu beranggapan yang mana bila Taif nak jatuh, tapi tak jatuh. Yang mana last sekali Nabi SAW balik. Okey, kena faham betul-betul yang 18 hari ni. Yang pertama, dia memang tak ada niat nak duduk di situ lebih daripada 3 hari. Dia memang tak ada niat. Contoh, ada orang yang mana dia daripada Kedah, dia datang ke KL untuk urusan visa dia. Contohlah dia nak buat visa, mana visa yang paling susah? US lah, dia nak buat visa US. Maka dia harap dalam tempoh 3 hari dah boleh selesai nak balik Kedah. Tiba-tiba orang visa tu kata, esok datang lagi. Maka dia pun datang esok, tak selesai lagi. Datang lagi esok, tak selesai lagi. Datang lagi esok, tak selesai lagi. Sampailah 18 hari. Maka dia boleh jamak dan qasar sampai 18 hari. Lebih 18 hari, maka dah kena solat penuh. Tapi untuk situasi ni, kata para ulama, dia mesti langsung tak ada niat untuk lebih 3 hari. Mesti langsung tak ada niat. Jadi kalaulah orang embassy US tu kata, visa ni hanya boleh siap lepas 4 hari. Daripada awal dah diberitahu lebih 4 hari. Maka automatik dah batal dah musafir dia. Kita dah baca dah tu pada muka surat yang keadaan yang ketiga. Muka surat yang ke-10. Kita dah baca dah pada muka surat yang ke-10. Maka kalaulah dia diberitahu, memang pada awal dia niat dia nak duduk kurang 3 hari. Tapi kalaulah dia diberitahu, kerja ni tak akan selesai kecuali lebih 4 hari, maka automatik batal musafir dia. Tapi dalam situasi yang boleh sampai 18 hari ni, dia beritahu datang esok. Ataupun kalau kita deal dengan orang Arab, dia asyik cakap dia bukrah. Esok datang esok, tak sampai lagi bukrah. Maka berterusan dia boleh musafir sampailah 18 hari. Ataupun contoh contohnya orang TNB yang mana dia ingat dia boleh selesaikan masalah elektrik dekat tempat ni dalam 3 hari ataupun kurang. Tiba-tiba bila sampai, barang tu adalah barang yang kena order daripada HQ ataupun daripada tempat lain. Maka dia diberi jaminan, dalam 2 hari sampai. 2 hari tak sampai. Esok kot sampai. Tak sampai. Maka boleh sampai 18 hari. Ini adalah situasi yang kedua. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis riwayat Abu Daud, muka surat 21. Ghazawtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syahidtu ma'ahu al-fatah fa aqama bi Makkah 18 lailah la yusalli illa rak'atain. Nabi sepanjang 18 malam sewaktu pembukaan kota Mekah, Nabi salat 2 rakaat. Maka ini adalah pada keadaan yang Nabi tak tahu bila Nabi patut tinggalkan Mekah. Maka ini adalah dalil dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kemudian kita boleh baca juga muka surat 22 dan 23. Okey. Maka yang sebelum-belum ni, kita hanya baca tentang qasar dan kita hanya baca tentang panduan musafir. Kita hanya baca tentang musafir. Terima kasih banyak-banyak akulah, ahlan-ahlan. Kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dapur Safi, Fatimah Az-Zahra dan juga yang lain-lain. Terima kasih Nur Sofia. Mohon jasa baik untuk kepada yang baru join, bantu share, kongsi dan juga sebarluaskan. Okey, panduan solat qasar. Qasar hukum ahkam dia berbeza, jamak hukum ahkam dia pun adalah berbeza. Maka kita ambil qasar dulu. Maka apakah dalil qasar? Qasar ni apa qasar? Qasar bermaksud adalah memendekkan.
Maka qasar adalah solat yang 4 rakaat dipendekkan menjadi 2. Dan ini hanya boleh dibuat pada 3 solat, itulah Zuhur, Asar dan Isyak. Maka tak boleh qasar subuh daripada 2 jadi 1, tak boleh. Tak boleh qasar maghrib daripada 3 jadi 1.5. Maka qasar adalah hanya pada 3 waktu solat, iaitu Zuhur, Asar dan juga Isyak. Maka maksud qasar ini adalah solat yang rubai, solat yang 4 rakaat kita tunaikan menjadi 2. Maka hukum ahkam dia berbeza daripada jamak. Sebab itu kalaulah ada orang dia nak buat qasar, tak nak buat jamak, boleh. Ada orang contohnya dia nak buat jamak tapi tak nak buat qasar, boleh. Sebab dia adalah 2 rukhsah yang berbeza, 2 keringanan yang berbeza. Dalil untuk qasar adalah ayat 101 daripada surah yang keempat An-Nisa. Firman Allah, wa idza darabtum, daraba ay safara, dan apabila kamu bermusafir di atas muka bumi, falaisa alaikum junahun an taksuru minas salah, maka kamu tidaklah berdosa mengqasarkan salat, maka tidaklah kamu berdosa. Maka di sini disebutkan perkataan darabah, musafir. Maka sebab itu dalam mazhab Syafi'i, qasar hanya boleh dibuat ketika mana bermusafir. Adapun pada ayat itu kita nampak perkataan in khiftum, jika ada ketakutan. Maka jika ada ketakutan itu bukanlah syarat. Itu dijelaskan dengan hadis yang bakal kita baca kejap lagi. Maka Ya'la bin Umayyah telah berkata kepada Umar bin Khattab, hadis yang muka surat 25. Maka dalam Al-Quran Allah ada meletakkan perkataan in khiftum ay yaftinakumul ladina kafaru. Boleh qasar hanya apabila ada ketakutan. Maka sekarang ini dah aman, faqad aminan nas. Maka Umar bin Khattab berkata, aku juga mempunyai kekeliruan yang sama. Lalu aku bertanya kepada Nabi SAW, adakah masih boleh qasar walaupun tak ada ketakutan? Maka Nabi SAW bersabda, sadaqatun. Qasar itu adalah satu anugerah yang Allah berikan kepada kamu, faqbalu sadaqatah, maka terimalah anugerah tersebut. Maka in khiftum tu bukan syarat. Bila seseorang tu bermusafir je, permusafiran yang jauh yang dalam hadis, maka para ulama kaji kadarnya adalah 2 marhalah, 81 km. Maka barulah seseorang itu boleh melakukan qasar dan jamak, barulah dikira musafir. Jelas ke jelas? Maka ini adalah hadis riwayat Muslim. Okey. Lalu kita dah belajar dah dalil qasar tu. Kita dah belajar dah daripada Al-Quran dan daripada hadis. Okey, apakah syarat nak buat qasar ni? Dia ada syarat dia. Dan ini yang kita betul-betul kena faham. Penting untuk faham syarat-syarat ni. Dan kadang-kadang ada orang terlepas pandang. Yang pertama, permusafiran itu bukanlah bertujuan maksiat. Bukan tujuan maksiat. Contoh, ada orang ni bermusafir nak tengok konsert. Contoh, nak tengok konsert. Dia daripada Shah Alam nak pergi Singapura, nak tengok konsert. Apa konsert dia? Contohnya, apa konsert yang ada kat Singapura selalu? Lagu-lagu ni. Kalau tengok konsert nasyid tu tak ada masalah lah. Contoh dia nak tengok konsert, baru-baru ni apa konsert yang ramai orang sebut tu? Taylor Swift contohnya. Taylor Swift. Dekat dalam berita. Maka dia nak tengok konsert Taylor Swift. Sebab Taylor Swift ni dia hanya buat konsert dekat Singapura je. Dia tak boleh buat konsert dekat negara Asia lain. Contohlah dalam berita sebut. Maka dia nak pergi Singapura nak tengok konsert daripada Shah Alam. Maka dia tak boleh buat qasar dan jamak. Dia tak boleh buat qasar. Kerana atau betul Tuan Zulkifli, saya baru baca. Coldplay contohnya. Dia pergi Singapura nak pergi tengok Coldplay. Maka dia tak boleh buat qasar. Walaupun lebih 81 km. Maka dia solat tu memang tuntutan. Maka dia kena solat penuh. Dan ini antara yang banyak orang terlepas pandang. Banyak orang terlepas pandang. Maka dia tak boleh. Ataupun contohnya,
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ada orang ni musafir kerana bergaduh dengan mak ayah dia. Dia tinggal dengan mak ayah dia. Dia tinggal dengan mak ayah dia. Tapi dia bergaduh pada waktu tu derhaka. Katakanlah dia jadi anak derhaka. Dia pun musafir. Bawa diri. Maka permusafiran tersebut dia tak boleh melakukan qasar. Sebab dia adalah anak yang derhaka. Kerana derhaka kepada ibu dan ayah dia. Maka permusafiran kerana maksiat, maka tak boleh untuk qasar. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, qasar hanya boleh untuk solat yang 4 rakaat. Maka tak bolehlah qasar untuk maghrib. Tak bolehlah qasar untuk subuh. Dahlah subuh tu 2 je. Dia nak pergi qasar lagi jadi 1. Maka tak boleh. Itu adalah syarat qasar yang kedua. Yang ketiga, perjalanan musafir tu mestilah jauh. Mestilah jauh. Perjalanan musafir tu mestilah jauh. Dalam mazhab Syafi'i, kadar jauh definisinya adalah 2 marhalah. 2 marhalah bermaksud 81 km. Maka kalaulah dia sekadar nak pergi KL, ataupun tadi pertanyaan daripada Kak Habibah, contohnya dia nak pergi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad daripada Singapura ke Johor, maka pada waktu itu tidaklah boleh untuk qasar. Tapi kalaulah contohnya Kak Habibah daripada Singapura nak datang Shah Alam, nak ziarah saya. Kak Habibah bila nak datang ziarah Shah Alam ni? Contohlah. Dah lama dah kenal contohnya. Daripada live tahun bila? Daripada COVID dan contoh. Maka Kak Habibah Suib contohnya nak datang Shah Alam, ziarah saya katakanlah. Maka boleh buat qasar sebab lebih daripada 81 kilometer. Maka kalaulah perjalanan tu tak jauh, kurang daripada 81 km, maka tak boleh qasar. Tapi kalaulah perjalanan tu jauh, maka daripada bila dia boleh qasar dan jamak? Daripada keluar je daripada kampung dia, bandar dia, kota dia, negeri dia, maka dah boleh. Walaupun dia belum sampai 81 km lagi. Maka ini syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, dia mesti ada niat dia nak pergi mana. Mesti ada niat. Dalam fiqah, kalaulah contoh dia start enjin dia pun jalan, pusing. Tiba-tiba dah sampai Thailand. Tiba-tiba contoh dia. Maka tetap dia tak boleh buat qasar dan jamak. Sebab bermusafir tanpa ada hala tuju, maka sebahagian menyebut ianya adalah permusafiran yang tak boleh qasar. Sebab dia melakukan pembaziran di situ. Dia membazir banyak benda dan juga pada waktu itu tidak ada hala tuju. Walaupun lebih daripada 81 km, dia mestilah ada hala tuju nak pergi mana. Dia tak boleh sekadar start kereta, maka pada waktu tu jalan ke mana-mana. Maka tak boleh untuk melakukan qasar. Yang kelima ni penting. Dekat RNR selalunya penting. Yang kelima adalah ahlan-ahlan hawasilah, aimi, ahlan-ahlan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang kelima adalah tidak boleh menjadi makmum kepada orang yang solat penuh. Tidak boleh berimam maksudnya menjadi makmum. Okey, contoh dia sampai dekat RNR ataupun dia sampai dekat contohnya suatu tempat. Dan tempat tu orang tu memang solat penuh sebab dia adalah surau dekat masjid, dekat bandar ke, dekat pekan, orang memang solat penuh. Maka adakah dia boleh solat qasar? Dia kata nak solat qasar lah, nanti mufarakah. Maka tak boleh. Kalaulah daripada awal, sebab itu dalam kitab Safinah kita belajar wala ya'tammu bimutimmin ataupun wala yaqtadi bimutimmin. Tak boleh menjadi makmum bagi imam yang solat penuh. Maka kalaulah imam solat penuh, dia mesti solat penuh. Dia tak boleh mufarakah tengah-tengah, tak boleh. Ataupun imam tu tengah tahiyat awal, dia pun join, dia kata imam tinggal 2 rakaat ni, maka saya pun nak solat lagi 2 rakaat je dengan imam, qasar. Maka tak boleh. Imam bila solat penuh, maka makmum yang tak boleh buat qasar. Maka ini syarat yang kelima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
Okey, sebab itu kata para ulama, sekalipun imam tu solat maghrib dan subuh, contohnya dia nak solat zuhur, ataupun dia nak solat isyak, qada contohnya, ataupun dia nak solat isyak, imam tu tengah solat subuh qada lah, katakan imam tu tengah solat subuh, lalu imam tu memang solat 2 rakaat, tapi imam tu mukim, imam tu bukan musafir, tetap tak boleh dia solat penuh, tetap dia tak boleh solat qasar. Sebab imam tu bila bukan solat qasar, maka dia pun tak boleh solat qasar. Jelas ke jelas? Okey. Syarat yang keenam, tidak mengikut kepada orang yang diragui. Yang tadi dia pasti ni dia ragu-ragu. Ini selalu dekat ayat aralah. Dia ragu-ragu. Ni solat 4 ke 2. Maka kalaulah pada waktu itu ragu-ragu, maka pada waktu itu dia solatlah penuh. Dia niatlah solat penuh. Maka ini adalah yang keenam. Yang ketujuh, niat qasar mesti ada dalam takbiratul ihram. Dia tak boleh nak niat qasar tu kemudian, jamak kemudian tak apa. Tapi qasar mesti waktu takbiratul ihram dalam mazhab Syafi'i. Dan macam mana nak niat qasar? Nak niat qasar ni sama ada disebut perkataan qasar. Contohnya, sahaja aku solat asar qasar. Ataupun dia tak sebut qasar, dia sebut 2 rakaat. Sahaja aku solat asar 2 rakaat. Maka kedua-duanya boleh. Dia tak perlulah nak gabungkan. Kalaulah dia sebut perkataan qasar, dah dikira qasar. Ataupun dia sebut 2 rakaat, maka dah dikira qasar. Maka niatnya mesti kena bila? Waktu takbiratul ihram. Yang ke-8, berkekalan niat qasar sampailah beri salam. Kalaulah tiba-tiba tengah solat tu dia berubah, nak solat penuh lah, maka dia tak boleh dah solat qasar. Dia kena solat penuh. Jika syak, adakah sudah berniat tamam ataupun qasar, maka wajib tamam. Itu kenyataan dia. Dia tak boleh ada syak, tak boleh ada keraguan. Tadi niat qasar ke tamam? Maka kalau ragu-ragu, mesti sempurnakan 4 rakaat. Yang ke-9, dia tahu keharusan qasar dan tahu cara melakukannya. Yang ke-10, solat di luar kawasan dia bermukim dan luar daripada tempat dia tinggal. Maka sebab itu mana boleh buat solat qasar dekat rumah? Walaupun dah ada niat musafir. Kita dah belajar dah hadis riwayat Bukhari tentang Nabi hanya solat dekat Zulhulaifah. Walaupun zuhur Nabi solat 4 rakaat dekat Madinah. Maka walaupun dah ada niat musafir, tak boleh qasar daripada rumah. Tak boleh qasar daripada rumah. Dan yang ke-11, kekal dalam musafir sehingga selesai qasar. Kalaulah contohnya dia naik bas, rumah dia pula adalah dekat dengan stesen bas. Ataupun bukan bas lah, bas kita susah nak solat. Contohnya kita naik feri dan rumah kita berhampiran dengan pelabuhan jeti. Maka tengah solat tiba-tiba feri dah sampai. Maka batal dia punya qasar, dia mesti kena solat tamam 4 rakaat. Sebab musafir tu mestilah sampai kepada memberi salam. Jelas ke jelas ni? Okey, jelas. Niat solat qasar. Niat ni banyak. Lalu kita dah sebut niat solat qasar ni macam mana? Sama ada disebut perkataan qasran ataupun disebut 2 rakaat. Atau dia tak perlulah nak gabung qasar 2 rakaat. Sebab qasar tu dah masuk 2 rakaat. Maka contoh-contohnya niat kita boleh nampak. Sahaja aku solat fardu zuhur qasar, maka dah dikira sebagai niat qasar. Ataupun usalli fardu zuhri rakaatain, sahaja aku niat fardu zuhur 4 rakaat, maka dah dikira sebagai qasar. Okey. Solat jamak. Yang ni kita kena sambung kot. Dah tak ada tenaga dah. Okey. Allahumma salli ala sayyidina. So, daripada pagi tadi, walaupun tak banyak, tinggal berapa muka surat je. Muka surat. Tak banyak. InsyaAllah yang ni kita sambung malam nanti kot. Malam ni pun malam 27.
Kita sambung jam 12 nanti insya-Allah. Panduan solat jamak insya-Allah. Lalu terima kasih kepada semua yang bersama dalam tempoh dekat 2 jam ni, daripada 9.30. Terima kasih hampir 2 jam ni. Terima kasih banyak-banyak. Moga Allah balas dengan sebaik kebaikan dan ganjaran. Terima kasih yang bantu share, yang komen tanpa henti, yang bantu kongsikan. Mudah-mudahan Allah balas dengan sebaik kebaikan dan ganjaran insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.